Hei, hei, siapa tu? Jangan ganggu aku. Aku cari rezeki untuk anak bini aku. Pergi. Apa khabar kepada para pendengar cerita seram yang Brother Fai hormati sekalian? Bertemu kita malam ini di dalam channel Cerita Seram The Haunting Cruise dan PN. Kisah pada malam ini datangnya daripada Rashid Salim. Tapi sebelum itu, Brother Fai ingin mempromosikan kepada anda, mempromosikan novel seram terbaru daripada Rashid Salim, iaitu novel bertajuk Buruk. Ini adalah orang kata macam mana ya, gelombang yang kedua lah. Rashid Salim telah menjual karya beliau ni. Dan kepada anda yang ingin untuk membuat pre-order, anda bolehlah menghubungi sendiri Rashid Salim di nombor yang tertera di dalam skrin ini. Baiklah saudara, kisah pada malam ini bertajuk Misteri Kilang Bekas Tapak Lombong. Kita mulakan dengan dialog. Busy benar kau sekarang ya, Mal? Yelah, nak buat macam mana? Kerja. Faham, kataku padanya. Kami lepak-lepak santai malam ni sambil makan chicken grill kedai Western Kak Mah. Usai makan, kami borak-borak lah mengenai hal masing-masing. Kamal tanya perkembangan dunia penulisan aku. Lalu aku balas, semuanya baik-baik saja. Kau kena gigih promosi, Syed. InsyaAllah, Mal. Bukan senang jadi penulis ni. Tak apa, mula-mula memanglah. Tapi kalau pembaca suka cara penulisan kau, diorang akan support. Amin ya Allah. Harap-haraplah pembaca aku tak boring dengan kisah yang aku tulis. InsyaAllah, katanya. Malam ni aku berdua je lepak. Abang Jamil masih tenangkan dirinya kerana masalah peribadi. Aku betul-betul kesian. Cuma aku harap dia tak buat perkara yang bukan-bukan lah. Semoga dia tabah menghadapi dugaan yang dihadapinya. Adalah juga Kamal tanya mengenai Abang Jamil. Tapi aku tak buka cerita, sebab itu hal peribadi Abang Jamil. Elok Kamal tanya kepadanya sendiri. Lagipun itu aib orang. Ni Syed, aku ada story nak beritahu kau ni, ucapnya setelah menyedut jus oren. Gelas diletakkan perlahan. Kisah seram ke? Soalku, sebab aku berminat dengan sangat nak tahu jika ia mengenai kisah yang menyeramkan. Bolehlah aku ketengahkan ke dalam grup penulisan aku nanti di Facebook. Nak kata seram tu, tak tahulah. Tapi aku cuma nak berkongsi cerita je lah dari pengalaman arwah abah member aku ni, ujarnya. Okey, teruskan, aku nak dengar. Lalu Kamal pun menceritakan kisah tersebut. Menurut Kamal, arwah abah membernya tu bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang dan syarikat yang besar di Shah Alam. Dia bertugas sebagai pengawal keselamatan di kilang tersebut lebih kurang 15 tahun sebelum bersara awal usia kerana masalah kesihatannya. Selama 15 tahun bekerja di situ, pelbagai kisah seram dan misteri yang pernah dialaminya dan juga perkongsian cerita dari rakan-rakan setugasnya. Maka bermulalah cerita tersebut. Satu malam, masa tu cuti raya Aidilfitri, arwah abahnya dan 3 lagi rakannya diarahkan untuk bertugas pada malam raya pertama Aidilfitri. Biasanya pengawal keselamatan ni memang susah sikit nak dapat cuti. Tambahan lagi kalau musim cuti perayaan. Mereka terpaksa bercuti secara mengikut giliran lah. Okey, masa tu arwah abahnya dan seorang lagi rakannya mengawal pos pagar masuk kilang.
Manakala dua lagi yang lain ditugaskan untuk mengawal pintu belakang kilang. Untuk tugasan clocking, salah seorang dari pengawal pos pagar depan kilang ditugaskan untuk membuat rondaan. Tibanya malam tu, giliran arwah abahnya yang diberi tugas untuk membuat rondaan dalam kawasan kilang. Kawasan kilang tu memang sangat luas. Arwah abahnya terpaksa naik motosikal untuk meronda dan clocking bagi sesetengah kawasan luar. Dia juga terpaksa berjalan kaki di bahagian dalam plant dan ofis. Masa tu, di dalam plant production, keadaan memang gelap dan sunyi. Sememangnya tiada operator atau staf-staf yang bertugas semasa cuti raya tu. Suasana hening dan hanya kedengaran bunyi dari kasut kulit arwah abahnya saja yang sedang melangkah masuk ke dalam plant production itu. Ketika membuat clocking di bahagian dalam plant tu, tiba-tiba kedengaran seperti ada satu barang berat yang jatuh kedebung dari arah warehouse. Arwah abahnya terkejut dan terus berlari ke arah warehouse untuk memeriksa barang apa yang jatuh tadi. Setibanya di situ, keadaannya sama juga, gelap dan sunyi. Namun apabila diperiksa, tiada apa pun barang yang jatuh. Ia amat menghairankan kerana tidak terdapat apa-apa kesan barang jatuh pun di tempat berkenaan. Gara-gara itu, bulu roma arwah abahnya meremang, lalu cepat-cepat meninggalkan kawasan tersebut. Semasa meninggalkan kawasan warehouse, arwah abahnya terpaksa melalui kawasan ofis. Sekali lagi, arwah abah terkena. Pintu bilik ofis warehouse bergoncang dengan begitu kuat, seolah-olah ada seseorang merempuh pintu itu dari arah dalam. "Hoi! Jangan kacau aku lah! Aku di sini mencari rezeki untuk kasih makan anak bini aku!" jerit abahnya kepada gangguan tersebut. Tiba-tiba, arwah abahnya terdengar satu suara bergema dan halus yang datangnya dari arah mana pun dia tak tahu. Ia suara perempuan muda yang berkata, "Hello." Lembut suaranya. Kerana tidak tahan dengan gangguan tersebut, maka cepat-cepat arwah abahnya membuat clocking dan beredar dari situ membawa perasaan yang tidak tenang. Suatu arwah abahnya berlari keluar dari kawasan kilang tu, arwah abahnya sempat menjerit, "Woi! Aku tak ganggu kau! Jangan ganggu aku! Aku nak cari rezeki! Aku tak nak tengok wajah kau! Dan jangan memunculkan diri kau! Kalau kau nak tunjuk sangat diri kau pada aku, tunjuk aja dalam mimpi!" katanya ketika itu. Itulah dia. Arwah abahnya sudah terlanjur cakap macam tu pula. Sampai di pos, keadaan semua seperti biasa. Balik dari kerja, semasa arwah abahnya tidur, dia mengigau dan meracau-racau. Sampai ibunya pun kejutkan abahnya. Dia kata dalam mimpi ada seorang perempuan datang padanya, berpakaian putih lusuh, rambut panjang sampai ke tumit kaki. Tak nampak muka sebab rambut depan dan belakang entiti tu sama panjang. Ia datang dalam mimpi seolah-olah mahu mencekik batang leher arwah abahnya. "Hui, keras juga kilang tu ya?" tanyaku. Menurutnya, kawasan kilang tu memang keras. Dan dia ada cakap pernah ada kejadian yang menimpa kontraktor wiring dulunya. Kawasan tu kawasan Lombong, beritahu Kamal. Member kau tu tak ada cerita ke apa yang terjadi pada kontraktor wiring tu? Ada. Kisahnya macam ni. Kamal pun menyambung cerita pula kisah kontraktor wiring itu. Masa kejadian tu, waktu petang, arwah abah, membernya tu, ada bertugas di pos kawalan pintu masuk kilang.
Kiranya pengalaman tu disaksikan oleh arwah abah membernya. Kata kontraktor tu, masa tu dia tengah memanjat tangga untuk buat wiring di bahagian atas. Nama pun wiring dalam kilang. Memang tinggilah nak memanjat tangga. Semasa dia berada di atas tu, sambil pasang wire, sambung wire bagai, tiba-tiba tangga yang dia panjat tu bergoyang. Apa hal pula ni? Apabila kontraktor tu melihat ke bawah, dia nampak ada seorang lagi kontraktor yang memegang tangga tu. Tapi yang sangat menakutkan, kontraktor yang di bawah tu dalam keadaan berpakaian dipenuhi darah. Kepala dan muka berdarah, sedang merenung tajam kepada kontraktor yang berada di atas tangga tu. Kontraktor yang di atas tu terkejut. Ya Allah! Makhluk yang berdarah tu merentap tangga yang tinggi tu, lalu menyebabkan kontraktor wiring di atas tu pun jatuh. Akhirnya dia patah kaki dan pengsan. Seterusnya dibawa ke hospital. Arwah abahnya lah yang membuat segala laporan tentang kejadian tu pada majikan. Dahsyat juga permainan makhluk halus ni ya, Mal. Sampai boleh menyerupai dan membuatkan perasaan kita jadi tak menentu. Yelah Syed, dah memang kerja dia nak menakut-nakutkan kita, balas Kamal. Tapi tak mustahil kita boleh mati terkejut melihatnya. Itu kena heart attack, Mal. Tahu pun. Kamal senyum setelah menyudahkan ceritanya. Sekian. Terima kasih, Brother Fah.